Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Syah akan berkongsi sedikit berkenaan dengan strategi menjawab final exam bagi soalan objektif SM015 bagi sesi 2001-2022. So anda beruntung kerana bagi soalan objektif terdapat beberapa strategi yang perlu kita ketahui untuk kita cuba skor dan minimiskan kita punya kehilangan markah. Apa yang ada pada soalan final nanti? Ianya terdiri daripada section A dan section B seperti mana yang anda semua sudah maklum. Anda dah jawab kebanyakan set model final exam. Di mana section A mengandungi 10 soalan dan section B mengandungi 20 soalan. Okey, seterusnya adalah kita akan lihat kepada masa yang diberikan. Masa yang diberikan adalah 90 minit dan soalan adalah 30. Jika awak bahagi soalan masa yang diberi dengan soalan, anda akan dapati bahawa secara puratanya satu soalan anda perlu jawab dalam masa 3 minit. Seterusnya adalah pada section A, ia mengandungi 10% ataupun 10 markah dan secara puratanya satu soalan mewakili 1% ataupun 1 markah. Manakala bagi section B, pemberat bagi section B adalah 30% ataupun 30 markah. Iaitu setiap soalan secara puratanya mewakili 1.5% ataupun 1.5 markah. Dalam aspek kognitif, taksonomi Bloom, bagi section A, ianya akan terdiri daripada C1 iaitu remembering dan C2 iaitu understanding. Manakala bagi section B, dari segi aras taksonomi Bloom, ia akan merangkumi C1, C2 dan terakhir adalah C3 iaitu applying. Okey. So daripada sini kita dapati bahawa section B soalannya akan lebih sukarlah berbanding bagi section A. Kerana section A hanya merangkumi C1, C2 sahaja. Manakala section B merangkumi C1, C2 dan C3. Seterusnya, bagi section A, soalan yang ditanya adalah mewakili daripada chapter 8, iaitu limit and continuity, chapter 9, differentiation dan juga chapter 10, iaitu application of differentiation. Manakala bagi section B, soalan yang akan ditanya adalah dari chapter 1, number system, chapter 2, equation, inequality and absolute values, chapter 5, function and graph, dan chapter 8, 9 and 10 sama seperti section A. Seterusnya, dalam section A, secara puratanya tadi yang saya bagi tahu tadi, satu soalan you all kena jawab secara puratanya adalah 3 minit. Namun, setelah kita timbang tara, disebabkan pemberat bagi section A hanyalah 10% dan satu soalan hanya 1%, manakala section B adalah 1.5% pemberatnya. So, kita nampak pemberat satu soalan yang lebih berat adalah section B. So, maknanya dari segi allocation masa yang perlu kita spend adalah kita kena lebihkan masa di section B. Sebab satu adalah pemberat. Kedua adalah soalan lebih banyak. So, secara puratanya, section A tu you all kena jawab kalau boleh kurang daripada 2 minit. So, saya letak range kat sini 0 hingga 3 minit. So, secara total 10 soalan you kena jawab dalam masa 23 minit. Lebih kurang macam itulah. Sebaik-baiknya you kena jawab kurang daripada 2 minit. So, apa berlaku kalau you jawab lebih daripada 3 minit? Kalau boleh you skip dulu soalan tersebut. Untuk memberi masa kepada soalan section B. Unless kalau you dah jawab dalam 3 minit tu dah dekat dah nak dapat jawapan. Tapi kalau masih jauh, saya nasihatkan skip dahulu. Seterusnya bagi section B pula, allocation masa biasanya dalam 1 hingga 5 minit lah. Ataupun total you kena spend masa untuk 20 soalan dalam lebih kurang dalam 67 minit. Ataupun lebih kurang dalam 1 jam lah. 1 jam lebih-lebih sikit. Okay. So maksudnya dalam satu soalan ni, untuk section B ni, you all kalau boleh jawab jangan lebih daripada 5 minit lah. Kalau 5 minit you all jawab tak dapat juga jawapan dan masih jauh nak dapat jawapan, you all skip saja. Itu adalah pesanan daripada penaja lah. Kerana you all boleh spend masa yang lebih banyak kepada soalan seterusnya. Sebab pemberat ni sama je. Satu soalan dalam section B sama dengan soalan yang seterusnya dalam section B. Okey, seterusnya. So, apa strategi yang perlu? Yang pertama adalah kenali kekuatan dan tahap motivasi masing-masing. Mungkin you all
bagi plan yang pertama, you all boleh jawab soalan yang mudah dahulu, section A. Supaya you all tak stres-stres lah. Sebab tadi saya dah mention, soalan dalam section A merangkumi C1 dan C2. Mungkin lebih mudah lah. Ataupun kalau you all nak fokus ataupun tamat markah, fokus kepada soalan yang banyak pemberat dia. Iaitu jawab soalan section B dahululah. Bergantung kepada you all punya plan ni. Yang penting adalah perlu peruntukan masa yang lebih kepada soalan pada section B. Seperti saya mention tadi. 1 jam macam tu you kena jawab untuk section B. Kalau boleh lebihkan lagi. Supaya you all dapat spend masa yang agak banyak dalam section B. Section B tu you all boleh dapat jawab semua soalan dengan baik. Sebab pemberat dia sangat besar. Okey, peruntukan masa untuk section A hanya kira-kira yang seperti saya mention tadi 1 hingga 2 minit. Jika lebih daripada 3 minit, kalau boleh skip saja. Unless you all dah nak dapat jawapan dekat-dekat dah. So, agar masa yang kita peruntukan dalam section A tadi, kan tadi kita punya average masa 3 minit lah. Katakan kita kurangkan kepada 2 minit. Kemudian you all boleh jimatkan 1 minit daripada soalan 1 hingga soalan 10. So, you all dah ada berapa minit kat situ? You ada 10 minit. So, 10 minit tersebut boleh bawa kepada section B. Itulah dia punya planning dia. Supaya kita dapat fokus pada markah yang lebih besar lah. Seterusnya adalah peruntukan masa untuk section B. Kalau boleh, you all jawab jangan lebih 5 minit. Kalau lebih pada 5 minit, tak ada masalah. Unless kalau you all nak sampai dah jawapan. Kalau masih lambat lagi, saya nasihatkan untuk you all skip dahulu soalan tersebut. Jika masih start lah untuk dapat jawapan yang terakhir. So, skip saja pada soalan seterusnya. Kerana pemberat bagi soalan seterusnya dalam section B adalah sama. So, katakan kalau you all boleh jawab soalan seterusnya dalam masa kurang daripada 3 minit, lagi untung. Sebab dia punya pemberat markah sama je, 1.5%. Seterusnya adalah, ini adalah benefit ataupun faedah. Iaitu apabila anda dah biasa dengan menjawab soalan-soalan final exam yang kita bekalkan tu. You ada soalan apa? RNR. You ada daripada model exam daripada college-college lain. So, anda akan terbiasa dengan peruntukan masa untuk menjawab soalan yang anda telah kenal pasti. Untuk mengambil masa yang agak panjang lah. Contohlah saya bagi. You all dah terbiasa menjawab soalan implicit differentiation. Kemudian you all tahu soalan tu bila you all jawab memang ambil masa yang agak lama. Ataupun application of differentiation. Agak lama. So, you all dah tahu average yang you all boleh ambil masa adalah 5 minit. Ataupun mungkin lebih. Tapi you all boleh jawab sebenarnya. Cumanya, you all perlukan masa yang agak panjang. So, kalau boleh skip lah dulu soalan tersebut. So, skip dulu, you jawab soalan-soalan lain, kemudian you pergi balik kat soalan tersebut. Sebab tu penting untuk you all jawab model final exam supaya you terbiasa. Satu, you dapat latih. Maksudlah berlatih ni adalah you nampak je soalan tu, you tak payah fikir lama-lama, you dah tahu dah bentuk solution, bentuk jalan kira dia macam mana. Itu untungnya. Ataupun you all dapat estimate, dapat anggarkan masa berapa lama you all jawab soalan ni. Contoh kalau soalan implicit differentiation, kemudian dia melibatkan product rule lagi, kemudian cari up to second derivative. So, saya rasa dia akan ambil masa lebih lah daripada 5 minit. Tapi you all boleh jawab. Cumanya you all perlukan masa yang agak lama. So, you all skip dulu jawab soalan tersebut, jawab soalan lain dulu. Itu maksud saya. Kemudian, after you all dah go through semua soalan, pusingan pertama, barulah you all pergi semula pada soalan tersebut. Okey. Seterusnya, kalau boleh, tulis solution dengan tersusun. Maksud dia kalau katakan you all jawab dalam section A, you all tulis dekat section A saja, kemudian you all tulis nombor soalan tersebut. Supaya nanti nombor tu jelas. Supaya jika anda awak semua start pada soalan tersebut, anda boleh skip dahulu kepada soalan lain. Namun untuk kembali kepada soalan tersebut semula, kita hanya perlu refer saja pada soalan yang kita dah tulis dengan jelasnya. So, bayangkan kalau you all tak buat secara jelas, kemudian dia macam tak tersusun. Kadang-kadang sekejap tulis kat soalan nombor 5, kemudian nombor 7 kat sini, kemudian nombor 8 kat situ pula. So, nanti kalau you all nak jawab semula, you all dah ada solution yang cantik dah tadi kan. So, bayangkan kalau you all jawab dengan tidak tersusun, nanti you all pening nak cari. So, you all perlu kira balik. Bila kira semula, you all akan membazir sedikit masa lah. Ataupun, bila you all kembali semula pada solution tersebut, you all boleh tengok kat mana you all start tadi dah silap kat mana. So, you all dapat jimat masa sikit lah. Okey, tips seterusnya, tolong study nota interaktif calculator kerana terdapat solution yang memerlukan penggunaan calculator. So, bila you all key in saja, masukkan value dia, dia cepat dan tepat. Anda akan jimat masa selain menjamin ketepatan jawapan anda. So, tolong study nota calculator tersebut.
So banyak perkara lah. Bila you all key in saja soalan, apa-apa digit number dalam calculator tu, mungkin tak sampai 10 saat ataupun 20 saat, you all dah dapat jawapan. Cepat kan? So masa yang you all dapat jimatkan tadi, you all bawa kepada pusingan soalan yang lain. Okey, apa perlu buat jika start dan tak tahu langsung? Yang pertama adalah anda boleh test satu persatu pilihan jawapan. So, katakan pilihan jawapan adalah A, B, C, D. You all substitute satu persatu jawapan tersebut. A, katakan X equal to 2. B, X equal to 3. C, X equal to 4. D, X equal to 6. You substitute dalam equation yang dalam soalan tersebut. You all tengok yang mana satisfy equation left and right. Katakan dia right tu adalah 0. So you substitute yang mana dapat 0. So mungkin itulah jawapannya. Kalau you all start tak tahu nak jawab apa. Tapi dia tak applicable untuk semua soalan Ini katakan kalau you all start dan boleh guna cara yang saya nyatakan ni. Kemudian andai tak dapat buat juga macam tu, maknanya tak dapat juga. Kebiasaan pilihan jawapan dia seakan-akan berulang pada pilihan jawapan yang ada. Pilih yang biasa berulang. Kebarangkalian tembak mengena mungkin lebih besar. Contohnya lah, bila you all buat satu persamaan serentak soalan, disuruh cari nilai X dengan Y. So X dibagi 4, Y dibagi 5 untuk A. Untuk B, dibagi 4 lagi untuk X. Kemudian Y dibagi 7. Kemudian untuk C dibagi X sama dengan 4. Kemungkinan besar X tu adalah 4 lah. Kemudian Y pun you cari yang number dia punya value dia berulang-ulang sikit. Kebarangkalian je lah. Tak semestinya tepat. Ini adalah untuk you all nak tembak supaya lebih panggil kebarangkalian tu besar sikit. Tapi saya tak jamin lah ia adalah tepat. Dan yang terakhir adalah kalau you all tak tahu juga nak jawab macam mana, you all berserahlah kepada takdir. Okay, you all tembak je lah mana-mana pilihan jawapan yang ada. Janji jangan 3-0. Itu saja pesanan daripada penaja unit matematik KMKT. Itu saja. So all the best untuk semua. Saya mewakili unit matematik mengucapkan selamat menempuh peperiksaan final. Bye.